Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, dengar tak apa Ustaz cakap? Dengar tak? Okey, kamu tengok pada muka surat buku teks kamu, muka surat 159. Buku teks kamu muka surat 159. Muka surat 159. Lagi dia tu memang tak boleh. Dia kata tengok serial je. Okey, nampak ah? Nampak dah buku teks yang Ustaz apa nama paparkan kepada kamu? Muka surat 159. Nampak. Okey, baik. Kita sambung ataupun kita sambung balik berkaitan dengan Hujjatul Wada', haji perpisahan Nabi SAW. Baik, ketika Nabi SAW berada di hayatnya, Nabi SAW hanya buat haji ini iaitu sekali saja. Sekali saja. Ini adalah ringkasan daripada khutbah akhir Nabi SAW. Nabi berkhutbah di Arafah. Ini khutbah Nabi yang pertama ketika haji dan khutbah Nabi yang terakhir juga. Baik. Yang baru masuk muka surat 159. Ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya baik. Dalam khutbah tu Nabi SAW peringatkan kita beberapa perkara. Baik, yang pertama Nabi SAW menyatakan bahawa tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Maksudnya kita sebagai orang Islam walaupun berbeza bangsa, berbeza warna kulit, kita adalah saudara walaupun kita bukanlah saudara yang betul, tetapi saudara sesama Islam. Baik. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Dalam jahiliah dulu, mereka suka pentingkan kabilah-kabilah mereka, suku-suku kaum mereka. Nabi SAW tak mau macam tu. Macam kita lah, aku orang Melayu, orang Cina, orang India. Tak boleh. Apabila masuk Islam saja, sama saja semua. Yang paling Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada kita ni sebagai umat Islam adalah dari segi takwa kita, dari segi amalan kita. Baik, yang ketiga ialah bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Dia ada benda-benda yang perlu kita buat kepada kaum wanita. Orang perempuan ni dia ada hak dia yang perlu diselesaikan oleh orang lelaki. Baik. Yang perlu dijaga oleh orang lelaki. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai panduan kita, panduan hidup kita. Melalui penerangan daripada para ulama, kita dapat tahu bahawa ini Al-Quran diterang tentang ini. Hadis ini terang tentang ini. Baik, kita memerlukan panduan ulama untuk menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Kita ni tak ada ilmu, tak pandai sangat. Jadi kita perlukan panduan ulama untuk menerangkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Dan kita pegang Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pegangan hidup kita. Kemudian
Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Jika pemimpin kita tidak melanggar syarak, dia tak suruh kita melakukan benda yang tak baik, kita akan ikut pemimpin itu. Ya, kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Ini rukun Islam ini. Kita perlu, abang kata apa, kita perlu solat 5 waktu. Kita tak boleh tinggal solat 5 waktu. Kemudian pada bulan Ramadan kita kena berpuasa. Bila kita ada rezeki banyak ataupun kita ada duit lebih, yang perlu kita yang dapat kita mengeluarkan zakat, kita kena keluarkan zakat. Dan seumur hidup kita perlu buat satu perkara iaitu haji. Seumur hidup saja sekali. Kalau buat 2 kali boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah kalau duit banyak. Baik. Kemudian yang terakhir, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Tahu tak riba apa dia? Tahu. Riba apa dia, tahu tak? Macam bunga hutang. Macam bunga hutang. Kita pinjam RM1 dekat Hadif kata, Ustaz kalau pinjam RM1, esok Ustaz kena bayar RM1 5 kupang kat saya. 5 kupang itu adalah riba. Okey, faham? Baik, kemudian tengok muka surat 160. Muka surat 160. Sambung. Yang akibat daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Peristiwa Hajjatul Wada' ini. Apa yang kita boleh ambil akibat daripada peristiwa tersebut? Okey. Ini perbualan di antara ayah, ibu dan juga anak dia. Baik. Farhanah ni ya. Farhanah ni Farhanah. Ni ayah dia. Ni ayah dia. Okey. Farhanah tanya kepada ayah dia. Ayah dia tanya kepada Farhanah. Farhanah, banyak iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' yang telah ayah ceritakan. Ayah dia cerita atas tu. Kemudian Farhanah jawab, ya ayah. Kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang telah ditunjukkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan suatu ibadah. Antara iktibar yang pertama ialah kita ni hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan ibadah. Kita semayang ni kadang-kadang tu mak suruh, ayah suruh barulah kita nak semayang. Ayah suruh, mak suruh barulah kita nak semayang, kita nak menunaikan ibadah. Tak suruh baca Quran, tak baca Quran. Kita sebagai umat Islam ni kita dah kena tahu bahawa kita ni perlu dan mesti untuk menunaikan ibadah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat ibadah, rugilah kita. Bukan rugi mak ayah kita, tetapi rugilah kita kerana dosa dan pahala itu dapat kepada kita. Okey, kemudian nombor 3. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW hendaklah mengasihi baginda. Mengasihi baginda ni siapa dia? Mengasihi Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi SAW ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah yang yang terakhir tadi tu, itu seringkasan. Dalam khutbah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas aku ini tidak ada lagi nabi dan rasul. Maksudnya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah nabi, tak ada lah rasul. Siapa-siapa yang mengaku rasul, siapa-siapa yang mengaku nabi tu, dia tipu saja, dia bohong. Kerana apa? Nabi dah sebut dah. Lepas Nabi Muhammad adalah
Tak ada siapa-siapa lagi. Nabi adalah Rasul yang terakhir. Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kena perlu kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kita nak kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita kena melakukan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dan tinggalkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis dia larang tak bagi buat, kita jangan buat. Okey, baik. Kemudian yang keempat, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Ustaz datang arah tadi, kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan dan kita tak tahu apa kepahaman Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana kita ni tak apa pandai. Jadi kita perlukan panduan dan syarahan daripada ulama-ulama kita untuk menunjukkan kepada kita yang ni Al-Quran suruh, yang ni Al-Quran larang, yang ni Nabi SAW sebut, yang ni Nabi SAW tak bagi kita buat. Baik. Mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan umat dituntut dalam Islam. Okey, kemudian yang kelima. Betul tu Farhana. Umat Islam mesti hidup bersatu padu. Kerana setiap Muslim bersaudara. Sebab itulah kita rasa kalau kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa bahawa Islam itu dekat dengan kita, kalau apa yang berlaku pada orang Islam di luar negara, kita rasa sedih, kita rasa geram orang buat kat gitu. Sebab apa? Sebab itu adalah saudara kita. Okey, faham tak setakat tu? Faham tak setakat tu? Siapa yang tak faham? Ada yang tak faham? Okey, baik. Kalau kamu semua dah faham, Ustaz nak kita nak akhirkan lah Google Meet kita pada hari ni. Ustaz nak kamu buat kerja sikit, kamu salin ringkasan khutbah ni. Muka surat 159. Kamu salin ringkasan ini yang khutbah Nabi SAW ni dalam buku AG2 dan juga i'tibar daripada i'tibar ni daripada peristiwa Hajatul Wada' ni. Kamu ambil yang warna merah ni saja. Ini 1, 2, 3 dan 4. Okey, 4 i'tibar daripada peristiwa Hajatul Wada'. Okey, faham tak? Faham Faham. Okey, kalau dah faham, kita berhenti dulu kelas Google Meet kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lebih sedikit pengajaran kepada Ustaz pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah nanti pada waktu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.